اهدنا الصراط المستقيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya muliakan, pertama sekali bersyukur kita kehadrat Allah kerana dapat dengan izin limpah dan kurnianya dapat kita bertemu kembali dalam bicara tauhid selama 30 minit pada pagi yang berbahagia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, insya-Allah saya akan sambung kembali bicara sifat 20, iaitu bagi sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu ingin dia peringatkan, sifat 20 ni adalah karangan manusia. Kita boleh ubah ikut kefahaman kita dengan syarat menepati matlamat dia, iaitu matlamat kita untuk mengenal Allah, untuk mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Maka kita boleh bercakap macam mana pun selagi percakapan kita itu menjurus ke arah kefahaman, ke arah tauhid yang sebenar kepada Allah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pertama sekali sebelum kita belajar sifat 20, pertama sekali kita kena faham tanda beza, iaitu makhluk semua bertepi. Makhluk semua bertepi. Ini kena faham ya. Makhluk semua bertepi. Ada 6 tepi. Maksudnya yang saya tunjuk dulu-dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kena faham dulu. Semua makhluk, diri makhluk bertepi bersempadan. Dan bila dia bertepi bersempadan, dia mengambil lapang sekadar zat, dia tak boleh terima dua kelakuan, dia boleh resap meresapi, cantum mencantum, campur mencampuri, cerai bercerai berai dan sebagainya. Tapi sekarang bila kita nak mengenal Allah melalui tanda beza dan sifat 20, kita kena tengok dalil dalam Al-Quran. Maksudnya Allah Ta'ala berfirman dengan satu dalil, iaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu tidak serupa dengan makhluk, tidak sebanding dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Itu dalil Al-Quran surah Syura, tak silap saya ayat 11, tak silap saya. Tuan-tuan semak, kalau silap minta maaf. Jadi Allah berkata Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak sebanding dengan makhluk, tak sama dengan makhluk. Jadi sekarang di mana kita nak cari perbezaan? Jadi Allah berbeza dengan makhluk. Di mana kita nak cari perbezaan antara Allah dengan makhluk itu? Seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, aku ni tidak sama dengan makhluk, berbezalah. Aku tak serupa. Tak sama, tak serupa. Malah sifat 20 kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawli, bersalahan. Allah bersekalian baru, bersalahan. Jadi kita kena cari di mana kata Allah bersalahan, tak sama, tak serupa dengan makhluk. Itu yang pertama sekali. Kalau kita tak faham tanda beza, tanda membezakan Allah dengan makhluk, sampai bila kita tak akan faham, tak boleh kenal Allah. Belajar sifat 20 macam mana pun sampai habis tak kenal Allah juga. Itu satu yang pasti. Maka kita nak kupas, kita nak ulas, kita nak perincikan di mana yang Allah tak serupa dengan makhluk. Baik. Tadi saya sebut makhluk semua bertepi. Kita tak tahu Allah ni macam mana, sebab Allah Ta'ala melarang kita berfikir tentang zat dia. Zat Allah jangan fikir. Bila jangan zat Allah jangan fikir, macam mana kita nak kaji tentang Allah? Tak boleh. Kita hanya diperintahkan berfikir tentang kejadian Allah. Makhluk lah. Makhluk yang bertepi tadi. Makhluk yang bertepi, yang tubuh bersempadan, 6 sempadan tadi. Ini kita kena fikir habis-habis. Baik. Katakan kita nak ambil satu titik, nak cari perbezaan. Kita kata macam sekarang orang buat, dia gunakan fikiran dia tanpa ikut kaedah. Dia kata Allah ni lebih berkuasa, makhluk berkuasa juga, tapi kuasa makhluk terbatas. Kita kata, kenapa kamu ambil kuasa nak bandingkan Allah tu dia kata dia tak serupa dengan makhluk, kamu kata tak sama dengan makhluk, kamu kata tak sama dari segi kuasa. Dia kata kuasa kita ada tapi terbatas, kuasa Allah tak terbatas. Kita kata sekarang makhluk ni tak ada kuasa. Allah cipta makhluk dalam keadaan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuhan kata makhluk dicipta dalam keadaan tiada berdaya, tiada upaya. Macam mana kita nak ambil kata kuasa kita berkuasa terbatas? Langsung tak ada kuasa. Jadi tak tepat. Siapa yang nak bandingkan kuasa Allah kuasa makhluk, salah dan tak tepat. Salah. Okey. Jadi sebab apa? Yang memiliki kuasa hanya Allah. Kuasa yang maha berkuasa. Esa. Makhluk langsung tak ada kuasa.
Habis nampak diri makhluk berkuasa, itu masalah kita. Mata kita terhijab. Mata zahir nampaklah kita berkuasa, tapi pada akal dia, pada akal kita makhluk dah tak ada kuasa. Semua kuasa Allah, Allah zahirkan saja. Jadi kita tak boleh nak banding perbezaan antara Allah dengan makhluk dengan menggunakan kuasa. Salah tu. Yang kedua, dia kata Allah ni bersifat pemurah penyayang. Kita banding sifat pemurah penyayang Allah. Allah ni maha pemurah, bagi rezeki, bagi nikmat seluruh alam. Habis makhluk dia ada sifat penyayang, sayang anak, sayang isteri, apalah, sayang harta benda, sayang suami, sayang mak ayah. Kita kata la ilaha illallah. Makhluk ni sebenarnya dia yang menyebabkan dia menjadi penyayang itu, pemurah itu, boleh bagi sedekah, derma, wakaf tu dengan izin Allah. Sifat penyayang Allah yang Allah zahirkan ke atas makhluk. Nampaklah makhluk tu macam bagi sedekah, bagi derma, bersifat penyayang, pemurah. Sebenarnya makhluk sendiri tak ada diri. Dia tak ada diri. Bila tak ada diri, pada hakikat dia, macam mana dia nak jadi pemurah penyayang macam Allah? Tak boleh, salah juga. Siapa nak cuba banding kata Allah maha penyayang, maha pemurah, makhluk dia pemurah biasa je, dia boleh bagi derma sikit-sikit. Salah. Sebenarnya yang menyebabkan kita nampak kita duk buat kebajikan ni kerana Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, surah As-Saffat ayat 96. Allah berfirman, dan maksudnya padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat. Apa yang kamu buat? Memberi derma, sedekah, semua Allah yang buat sebenarnya. Nampak nyata zahir atas kamu saja, bukan hak kamu pun, kan? Bukan hak kita pun. Macam kita ada duit, sedekah pada orang sebelah, bagi dia sikit makanan ke duit, dia dapat. Bila dia dapat tu, rezeki siapa yang menyebabkan dia dapat tu? Rezeki Allah. Asbab lalu atas kita, nampak macam kita bagi. Sebab tu Rasulullah ada sabda satu hadis, kalau kamu kamu tidak nampak yang memberi itu Allah, maka kamu syirik. Tak nampak kita dah bagi orang tu dengan izin Allah kita bagi, dan dia yang menerima, dia tak nampak dia menerima tu kerana Allah yang beri. Jika kamu tak nampak jika seseorang memberi sesuatu pada kamu tak nampak yang beri tu Allah, kamu syirik ketika itu juga. Kita beri, kita nampak, okey, ni semua dengan izin Allah aku beri, Alhamdulillah. Dia yang terima, dia kena nampak ni semua dengan izin Allah je aku terima. Tanpa izin Allah tak sampai ni. Aku tak nampak makhluk bagi, aku nampak Allah bagi. Sebab makhluk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Encik bagi saya sedikit bantuan. Tu saja. Hakikat dia Allah yang beri. Sebab apa? Sebab kita tak ada daya upaya, tak ada kuasa. Sifat pemurah semua milik Allah, lalu kat kita je. Jadi macam mana kita nak banding? Nak kata kita pemurah sikit, Allah pemurah banyak, salah juga. Habis nak banding apa ni? Nak banding apa? Ayat Quran Tuhan cakap laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa Allah dengan makhluk. Nak banding apa? Kita ada banding kuasa, tak kena. Banding sifat pemurah penyayang, tak kena. Kekuatan, kita banding Allah tu maha kuat, kita kuat sikit. Ada orang kata yang korek tanah tu kita, yang masuk benih kita, yang jiru saya kita, yang tumbuh pokok Allah, yang tumbuhkan pokok tu Allah. Cantik muka macam tu punya hujah. Kita kata Tuhan cakap tadi dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang mencipta kamu, dan sebarang apa yang kamu perbuat itulah yang Allah buat sebenarnya. Kita nak cangkui tanah pun Allah buat, kita nak masuk benih pun Allah buat, kita nak jiru air pun semua dengan izin Allah. Tak ada izin kita dah. Jadi macam mana kita nak bandingkan, nak kata kita kuat sikit, Allah kuat banyak? Tak kena juga. Tapi kita nak banding apa sebenarnya? Tuan-tuan dan puan-puan saya mulakan. Di sinilah kita nak banding, iaitu makhluk semua bertepi. Nak kena dengar baik-baik ni, bertepi, bersempadan dengan dia, dan Allah itu tidak bertepi. Dari dulu kita cakap tanda beza ni. Orang kata apa tu tak faham lah, dia kata Pak Syim, apa bertepi, Allah tak bertepi, saya tak faham sebab dia tak ikuti kuliah tauhid dari awal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika ada masa kalau tuan-tuan tak faham makhluk bertepi, Allah tak bertepi, tuan-tuan
ikutilah, ulang kaji kuliah tauhid sejak awal. Sebab inilah asas untuk mengenal Allah. Tak tahu tanda beza ni memang tak boleh kenal Allah. Beribadatlah banyak mana, berzikirlah ribu-ribu kali, puluh ribu pun dia tetap tak kenal Allah. Dia naiklah alam ghaib, pergi Jabarut, Malakut tu semua tak mau, tak betul, tak boleh. Tu pergi mana tu? Mencari Allah. Siapa mencari Allah dia akan sesat. Tapi siapa mengenal Allah, nak kenal Allah melalui makhluk, dia akan dapat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Jadi kita sebelum masuk sifat 20 sambungan, saya nak sambung balik, iaitu semua makhluk bertepi. Saya ulang sikit tak apa bagi orang yang baru dengar. Baik, bila makhluk bertepi, diri dia ada had, ada hingga, ada sempadan. Ni makhluk, cerita makhluk. Allah tak boleh cerita. Sebab apa? Allah kata jangan berfikir tentang zat aku, jangan fikir tentang kejadian aku. Tak boleh. Maksudnya diri makhluk bertepi. Jadi kita kata Allah tak bertepi. Apa yang tak bertepi pada Allah? Kita semak lah apa yang ada pada Allah. Pertama, diri dia, zat dia. Yang kedua, perbuatan dia. Yang ketiga, sifat dia, penyayang, pemurah. Yang empat, asma dia, nama dia. Semua tu tak bertepi. Ya ke? Bukan di alam ni ada nama Allah. Mana ada? Tunjuk satu nama Allah di alam ni. Tunjuk. Awan nama orang cipta, orang bagi. Kalau bahasa Inggeris nama dia lain. Pokok ni bahasa Melayu. Tree bahasa Inggeris. India bahasa lain. Semua tu apa kita kata makhluk yang bagi. Kan? Makhluk yang bagi. Pada zahir dia, hakikat dia memanglah Allah, milik Allah, kan? Okey, dari segi asma, nak cari nak tengok nama Allah pun tak boleh. Kita hanya sebutlah Asmaul Husna, kita nyanyi, kita lagu, sekadar kita nak mendapat pahala. Siapa melazimi nama-nama Allah, 99 nama Allah, termasuk maksudnya dapat pahala. Itu je, kita dapat pahala, nak penuh kantung pahala. Tapi dari segi makrifatullah kita tak sampai juga kalau kita tak faham tanda beza. Yang kedua, kita kata apa yang tak bertepi, perbuatan Allah memang tak bertepi. Bukan Allah buat hujan cantik muka. Pada zahir kita kena kata hujan tu turun kerana awan tarik matahari naik atas, kompor-kompor jatuh. Sampai macam mana jadi hujan? Mata zahir kata hujan turun kerana proses mula jadi zahir. Tapi sampai mata akal 100% kena kata Allah. Kita ada 3 mata kan. Belajar tauhid kena faham 3 mata. Manusia bermata 3. Mata zahir semua makhluk buat. Jangan cakap kita buat. Jangan cakap Allah buat. Dia mengumpat. Orang dia kata bukan aku nak mengumpat, Allah Ta'ala yang gerak lidah aku mengumpat. Cantik muka dia. Dia buat salah, dia bertanggungjawab. Sehingga ke peringkat hukuman mati. Kalau berzina boleh dijatuhkan hukuman kejam. Kalau membunuh dijatuhkan hukuman kisas, bunuh semula. Jangan kata bila aku bunuh kan, bukan aku bunuh, Allah yang bunuh. Cantik muka. Pada mata zahir ada 4 saksi tengok jalan hukuman seperti mana disyariatkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Ikut syariat Islam sepenuhnya. Hukum syariat berjalan atas yang zahir, mata zahir, bukan pada mata akal dan bukan pada mata hati. Tahu? Maksudnya sekarang pada mata zahir. Mata zahir milik kita, makhluk. Kita kena bertanggungjawab, kita kena mengaku, kita kena buat, kita kena kata kita buat semua. Kalau anak kita tak pandai, kita jawab. Kalau anak kita tak pandai sembahyang, tak pandai baca Quran, mak ayah jawab. Lepas tu Allah berfirman dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Allah dia kata, macam mana? Aku doa je lah. Ya Allah, selamatkanlah, tolonglah selamatkan. Boleh, kita tolong Allah. Tapi tanggungjawab tetap atas kepala kita. Kena kecil kena ajar anak solat. Tak solat 7 tahun suruh, 10 tahun rotan kalau dia tak nak. Itu tanggungjawab siapa? Anak-anak ibarat kain putih. Mak ayah lah. Dia mencorakkan jadi Yahudi Nasrani. Kalau anak jadi tak senonoh, ni mak ayah lah, didikan tak betul. Mata zahir 100% atas makhluk. Tapi sampai mata akal, wajib 100% atas Allah. Baik, saya ambil hujan turun tadi. Hujan turun saja, nampak mata zahir, hujan turun kerana proses mula jadi, atau pembenihan awan, kapal terbang tiup yang buat, gasak api lah apa pun. Orang nak cakap hujan buatan manusia pun, itu semua tak jahil, tak ilmu. Hujan bila turun Allah yang buat. Tapi sampai akal wajib hujan turun, Allah yang bagi turun. Jadi mustahil
Makhluk tidak boleh jadi sendiri. Dia mungkin ni mim kamnu, dia tak boleh nak berdaya kuasa sendiri. Semua dengan izin Allah. Harus menerima hujan rahmat daripada Allah. Itu mata akal. Kita hidup dengan 3 mata, tuan-tuan. Mata zahir, mata akal, mata hati. Ni nak ambil mata akal ni mata akal ni. Tuhan bagi akal, jangan duk lalai lagi ni. Duk seronok, duk fikir yang seronok-seronok je. Tentang Allah tak nak fikir. Berapa banyak orang yang suka fikir tentang kebesaran Allah pada setiap hari? Cuba cakap. Duk fikir nak cari duit, duk fikir nak hidup selesa, nak hidup senang, nak atasi masalah, tu dia fikir. Tapi tentang kebesaran Allah apa Allah dah buat, dia tak fikir. Sedangkan bangun tidur kena fikir dah tentang kebesaran Allah sampai tidur balik. Nanti malam kena fikir. Wajib usaha harus dekat kepala. Ni saya ulang kaji tanda beza yang sebelum bagi siapa-siapa yang baru mengikuti kuliah ini, bicara ini, dia kena tengok Facebook saya, Hashim ABOO Bakar. Tengok tentang tanda beza hukum akal. Kalau sekali nak cerita kat sini tak sempat, masa 30 minit. Bila kita tengok sesuatu berlaku, guna mata akal wajib. Contohnya tadi orang bagi kita satu barang, satu benda. Kalau hadis Nabi mengatakan siapa tak nampak yang memberi itu Allah, kita syirik ketika itu juga. Kalau kita memberi sesuatu pada orang, tak nampak yang memberi itu Allah, dengan izin Allah kita syirik juga. Jadi kita kata wajib. Bila orang bagi sesuatu pada kita, sampai rezeki ni Allah yang bagi. Sampai rezeki ni kerana manusia tu bagi, mustahil. Manusia tak ada kuasa nak cipta rezeki, nak bagi. Harus kita menerima rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Orang bagi kita nampak Allah. Kita bagi kat orang, kita nampak Allah. Hujan turun, kita nampak Allah. Kita sakit, kita nampak Allah. Wajib. Sakit ni Allah yang takdirkan sakit. Jadi sendiri mustahil. Harus menerima sakit sebagai ujian daripada Allah. Allah bagi sihat. Wajib, sihat ku Allah yang bagi. Jadi sendiri mustahil. Harus menerima sihat. Allah Ta'ala nikmat kesihatan daripada Allah. Asbab makan ubat tu, pakai vitamin tu, asbab. Kerana asbab masa tempat. Semua kerana Allah, asbab makhluk. Boleh faham tuan-tuan? InsyaAllah boleh faham ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya sangat muliakan. Pertama sekali, itu kita nak banding orang kata apa? Allah ni pertama sekali dari segi bertepi tak bertepi. Makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Saya bicarakan di mana yang kata yang tak bertepi apa? Yang kita kata apa? Tadi bersalahan. Apa? Allah Ta'ala tidak serupa. Di mana tak serupa? Kita nak banding perbuatan tak boleh. Kita nak banding kuasa tak boleh. Nak banding zat lagi tak boleh. Zat Allah, Tuhan kata jangan berfikir tentang zat aku lagi. Zat Allah duk bayang seketul ke atas, duduk atas aras, duk tengok kita. Terus rosak akidah. Pihak Jabatan Agama Islam Melaka, pihak JAKIM kata siapa membayangkan zat Allah duduk di atas, duk tengok kita dari atas ke bawah, syirik, mengucap semula, akidah dua kalimah syahadah terbatal. Itu fatwa bertulis pihak Jabatan Agama Islam Malaysia tau. JAKIM, bukan main-main, pergi tengok kat JAKIM. Fatwa yang dikeluarkan. Jangan main-main. Habis kat mana ni kita nak banding yang Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk? Dekat, bertepi tak bertepi. Makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Jadi kita tengok tadi tuan-tuan, saya huraikan tentang zat Allah tak bertepi, sifat Allah tak bertepi, perbuatan Allah tak bertepi, asma Allah pun tak bertepi. Yang kita nampak bertepi ni semua hak makhluk. Semua hak makhluk. Tak ada hak makhluk ni. Saya, Hashim, pokok, batu, hujan, bulan, semua makhluk bagi nama tu. Makhluk. Kan? Dengan izin Allah lah. Tapi pada mata saya nampak makhluk. Ni semua sifat siapa ni? Dia duk rajin pemurah punya. Dia punya perangai. Tu orang tu pemurah, dia bagi derma rajin. Orang kaya, walaupun dia kaya tapi tak pemurah, sifat pemurah. Kena kata dia pemurah. Kan? Mata zahir, mata akal kena kata Allah dah, wajib. Pemurah tu Allah yang buat yang itu. Jadi sendiri mustahil, harus. Tuan-tuan kena beza antara mata zahir dengan mata akal. Tolong beza. Mata hati ni simpan. Ini untuk Allah. Yang buat kerja ni mata akal yang paling mastermind dia. Kalau mata zahir je duk puji makhluk, mata akal tak buat kerja, boleh syirik. Mentang-mentang lah dia hidup senang kan. Dia kata dia hidup senang. Dia kata kita ni dah senang lah hidup kita. Tak, dia tak tahu. Akal kena fikir sebenarnya senang tadi Allah yang bagi. Jadi sendiri mustahil. Usaha abad berniaga buka syarikat, ada konsortium lagi. Sebab harus Allah memberi, mentakdirkan rezeki kepada kita banyak.
Faham tuan-tuan? Alhamdulillah. Jadi kita berbalik pada sifat itu. Maksudnya kita nak banding tentang, kita kata apa tadi? Allah Ta'ala dia tidak serupa, tidak sama, tidak sebanding makhluk. Dari kerana makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Itu dalam Quran ada ke Allah tak bertepi? Ada, tapi secara tak langsung. Tu dalil tu, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak serupa Allah dengan makhluk. Bagi sungguhnya Allah Maha mendengar, melihat. Kan? Bila Allah kata dia tak serupa, kita kaji makhluk dulu. Makhluk semua bertepi. Tak ada makhluk yang tak bertepi. Semua bertepi. Bila bertepi, tuan-tuan faham apa makhluk bertepi? Kena tengok kuliah dulu. Iaitu bila bertepi, dia boleh berada di dalam, berada di luar, mengambil lapang segala zat, campur-mencampur, gaul-bergaul. Sama-sama dia. Dengan Allah tak boleh. Kan? Sebab dia tak bertepi. Jadi bila begitu, sekarang pada mata zahir kita tengok semua makhluk. Semua makhluk. Kekuatan tu nampak macam makhluk kuat, nampak macam makhluk hebat, nampak macam makhluk buat semua, nampak macam makhluk bagi mudarat manfaat. Ambil bom seketul, baling bom meletup, mati habis 10 orang. Ambil napang tembak 5 orang mati tergolek. Kata makhluk tak ada kuasa tu. Tak, makhluk tak ada kuasa dekat hukum akal, dekat akal. Mata zahir memang makhluk yang nampak dia buat, nampak macam kuasa makhluk. Kena peluru yang jenis tajam, kena mati. Pisau tajam, tikar, mati. Macam seorang baru ni, terbalik adik dengan pisau, mati. Alah, apa kata makhluk tak boleh mencederakan? Tu boleh tu. Mata zahir, mata akal saja tak boleh. Mata akal yang kata wajib. Mati itu Allah yang takdirkan. Jadi sendiri mustahil. Harus menerima kematian. Habis tertikam pisau, asbab. Tu. Kita punya mastermind tuan-tuan, tauhid ni mata akal. Sebab tu kita kena bergantung kepada akal. Macam nyawa kita bergantung kat dia. Tahu? Jangan belajar tauhid tak guna akal. Salah besar. Tak akan jumpa jalan. Pergilah buat amalan-amalan lain yang tak menggunakan akal, tak berfikir kebesaran Allah, memang tak boleh tauhid. Baik. Jadi saya sebelum saya nak sambung sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi saya harap tuan-tuan faham apa yang saya nak fokus pada pagi ni, iaitu apa? Makhluk dengan Allah ni dia bersifat bersalahan kerana tubuh makhluk, zat makhluk bertepi. Zat Allah tak bertepi. Cukup sekadar tu. Baik, saya masuk sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitu satu sifat sabiah, sifat kesempurnaan yang kelima. Apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsihi? Maksudnya berdiri Allah Ta'ala tu dengan sendirinya, dan lawannya tidak berdiri dengan sendirinya. Kalau kita baca balik dalam kitab sifat 20, qiyamuhu ta'ala binafsihi, maksudnya berdiri Allah Ta'ala tu dengan sendirinya. Lawannya tidak berdiri dengan sendirinya. Mustahil Allah Ta'ala tidak berdiri dengan sendirinya. Wajib Allah berdiri dengan sendirinya. Maka dalil baru sekedar alam. Tu bunyi kitab sifat 20. Jadi dia susun macam tu, kita baca pun banyak orang nak faham apa dia cakap, tak tahu. Dia senang je macam ni tuan-tuan. Berdiri dengan Allah dengan sendiri. Kenapa Allah Ta'ala boleh berdiri dengan sendiri? Sebab dia tak bertepi. Benda yang bertepi, makhluk boleh berdiri dengan sendiri. Tunjuk satu contoh. Kalau makhluk boleh berdiri dengan sendiri, hujan jadi sendiri, tunjuk lah. Jangan harap. Semua berdiri dengan kudrat iradat Allah. Tanpa kudrat iradat Allah, makhluk tak boleh wujud. Lepas tu kita kata makhluk ni dia bertepi, dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Orang kata berdikari, berdiri dengan sendiri. Itu bahasa boleh lah, berdikari. Makhluk buat berdiri yang kaki sendiri. Tak, sebenarnya makhluk dia tidak berdiri dengan sendiri, dia berdiri dengan yang lain. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tu esa, Allahus samad. Allah tempat makhluk bergantung. Manusia bergantung harap ke, berdoa ke, memohon ke, semua bergantung pada Allah. Jangan harap nak hidup sendiri, memang tak boleh. Maksudnya makhluk tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia tidak ada sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Macam Allah, dia berdiri dengan sendiri sebab dia esa. Dia adalah Tuhan yang zat yang maha esa, yang berdiri dengan sendiri. Kita tengok sifat yang kita baca, wujud, qidam, baqa. Qidam, wujud Allah ni qidam, sedia tu esa. Baqa, kekal. Maksudnya kekal, maksudnya sedia. Dia bukan kata dicipta oleh sesuatu, dia esa. Tidak ada apa nama teman, mula tak ada akhir lah orang kata. Dia
orang kata apa, zat yang Maha Esa, nak cakap macam mana tak tahu kan, tapi dan dia berdiri dengan sendiri. Maksudnya macam Firaun, dia nak buat piramid, dia tak boleh buatkan sendiri, dia suruh Haman buat. Wahai menteri, kau binakan bangunan tu, aku nak panjat, nak tengok Tuhan Nabi Musa. Buatlah sendiri. Tapi Allah kalau nak cerita satu, kun fayakun, jadi terus. Apa kita katakan, Allah menaikkan Rasulullah ke langit tanpa Sidratul Muntaha, kun fayakun Allah, tanpa ada roket. Allah Maha berkuasa, Allah maha pencipta, maha berkuasa. Dia tak macam makhluk. Jadi sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi ni maksudnya tuan-tuan, maksudnya berdiri Allah dengan sendiri tu kerana kita kata apa, zat dia tak bertepi. Kerana semua tak bertepi, bukan zat dia, zat, kuasa, ilmu tak bertepi. Meliput di mana bila tak bertepi? Meliputi tiap-tiap satu dan keadaan tempuh, tak sentuh, tak bercerai, tak bersatu, jauh tiada jarak, dekat tiada sentuh, jamak pun tidak, farak pun tidak. Ni kena dengar tanda beza dulu-dulu. Allah Ta'ala dia tak bertepi. Bila sebut Allah tu termasuk semua tadi, zat, asma, sifat, af'al semua termasuk. Habis mana macam tak bertepi macam dia? Dia meliputi tiap-tiap satu. Siapa cakap? Al-Quran dah cakap. Allah Maha meliputi tiap-tiap satu. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Ni ayat Al-Quran ni. Maksud dia. Allah meliputi orang kafir. Jadi meliputi dalam keadaan tempuh tak sentuh. Dia meliputi kita dalam keadaan tempuh tak sentuh. Tak bercerai. Dia tak bercerai kita. Dan tak bersatu kita. Siapa? Selalu kita kalau satu datang kat kita, COVID-19 ke, dia masuk dalam badan, dia menyerap. Bercampur kita, jadi sakit. Allah Ta'ala dia bukan macam tu. Sebab dia tak bertepi. Tu maksud dia tak bertepi, tuan-tuan. Perkataan Allah tak bertepi, makhluk bertepi, sangat penting dalam ilmu tauhid. Siapa tak faham beza tepi tak bertepi, dia tak akan kenal Allah. Dia ingat Allah kat mana tak tahu. Tanya dia mana Allah, entah tak tahu. Dia cakap tak tahu je. Entah duduk di mana tak tahu, tak pernah tengok. Dia kira dia tak pernah tengok tu, dia tak tahu. Dia tak tahu Allah tu hampir dengan dia daripada urat leher. Allah berserta dengan dia di mana kita berada. Dia tak tahu tu. Dia tak tahu. Sebab dia tak belajar tanda beza. Dia tak tahu yang katakan Allah Ta'ala meliputi tak satu dalam keadaan tempuh tak sentuh, tak bercerai, tak bersekutu, jauh tiada jarak, dekat tiada satu, jamak pun tidak, farak pun tidak. Di mana makhluk di situ Allah. Allah tidak di dalam, tidak di luar, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Cuma Allah berserta dengan kita di mana kita berada. Macam mana tuan-tuan nak faham benda ni? Cuba tuan-tuan jawab. Kalau tuan-tuan tak pernah dengar ilmu tauhid, bahasan menggunakan tanda beza hukum akal kalimah tauhid, tuan-tuan akan pening, akan bengong sekejap. Macam mana ni, tak pernah dengar. Buku-buku pun tak ada. Nak rujuk apa pun tak tahu. Tak apa, kita bercakap je. Tuan-tuan ikutilah kuliah-kuliah kita sebelum ni, ulang kaji balik daripada siri 1 sampailah siri 36 ke berapa siri yang ada, tuan-tuan ikutlah. InsyaAllah tuan-tuan, Allah akan bagi tuan-tuan faham. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, tadi saya sentuh sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, maksudnya berdiri Allah Ta'ala tu dengan sendirinya dan tidak berdiri dengan yang lain. Memang sebab apa? Allah Esa, jadi dia bila tak tepi, dia tak ada selain pada dia tu, tak ada. Bila tak ada pergantungan dia pada diri sendiri. Kita bertepi, makhluk bertepi bersempadan, bergantung pada Allah. Nak menyawa pun bergantung pada Allah. Nak melihat ni, Allah Ta'ala bagi melihat. Nak mendengar, Allah dengan izin Allah. Dengan harap kita boleh lahir anak, maksudnya kalau Allah tak bagi panca indera, tak takdirkan, buta pekak tuli lah budak tu. Sebab apa? Dia kata, ni aku bagi kau anak, pendengaran penglihat, pergi cari sendiri, beli kat klinik ke pasang ke. Tak boleh. Dia lahir dengan bawa sekali nikmat Allah. Allah panca indera Allah, milik Allah semua. Budak tu hidup dengan bergantung pada kudrat iradat Allah yang duk zahir atas dia. Cuma tak nyata pada mata kasar, tapi nyata pada mata akal. Tuan-tuan jangan lalai benda ni, jangan lupa benda ni. Sikit saja saya cakap. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan punya tauhid tak berapa tepat, tak mantap lagi tuan-tuan. Kena dengar, hati-hati dengan izin Allah. Allah bagi, bukan saya pun bercakap dengan izin Allah juga. Kalau Allah tak izin, tak cakap macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Saya nak habiskan dengan sifat wahdaniyah, sifat sabiah yang ke-6 ni. Wahdaniyah artinya esa, lawannya berbilang-bilang. Memanglah
Wahdah ni esa. Allah Ta'ala tak bertepi, memang dia esa. Ya, lawannya berbilang-bilang. Siapa berbilang? Makhluk Kita makhluk memang berbilang-bilang. Cuba cerita berapa juta makhluk. Burung je pun beribu jenis spesies. Beribu jenis burung. Apa orang kata apa? Pokok, bunga berjenis ribu bunga. Semua berbilang-bilang. Kan? Kalau kita baca lah sebab 20. Wahdaniyat artinya esa, lawannya berbilang-bilang, mustahil berbilang-bilang, wajib esa, maka dalil baru sekalian alam. Itu bunyi kitab sebab 20. Kan? Saya kata mustahil Allah berbilang-bilang. Memang tak masuk akal kita Allah berbilang sebab dia tak bertepi. Nak berbilang macam mana? Nak berbilang benda bertepi. Okey, saya 1, tuan-tuan 2, anak 3, isteri 4. Bolehlah bilang. Kan? Betul kita kata Tuhan kita ni 1 je lah, Allah. Betul. 1 tu bukan berbilang kan? Tak, 1 tu lah. Tapi Allah tu bukan 1. Dia ialah Esa, Ahad. Qul huwallahu ahad. Allah tu Esa, bukan 1. Kan? Tuhan kita memang 1, tak ada banyak. Islam ni Tuhan kita 1, Allah. Tapi Allah tu ialah Esa. Tuan-tuan kena faham Esa. Nak faham Esa 1 dengan 1. Pening lah kalau tak belajar tanda beza. Ada satu dalil dalam dulu-dululah orang cerita dalam wasiat Nabi ke-10 ketika Haji Wida, Rasulullah ada sabda dengan satu hadis. Yang bersabda, kutubah Nabi, ketahuilah olehmu bahawa Allah tu Esa, Adam itu 1. Ada sebut Adam, tapi sekarang Adam dah tak ada. Dalam tu tak ada sebut Esa pun tak ada. Ketahuilah bahawa Allah itu Esa, Adam itu 1. Tidak sama antara bangsa Arab dengan bangsa Arab, bangsa bukan Arab, kecuali dengan takwa. Itu Nabi sebut yang ke-10 wasiat. Tapi kita cari yang sekarang ni, apa sebab benda ni mula tak ada. Dia pun buang kat mana, dia pun tukar apa, tak tahu lah, saya tak tahu. Tapi asal-asal dulu dengar cerita, saya pun dengar cerita, apa orang mengajar saya kata dulu ada benda tu. Allah kata ketahuilah wahai umatku bahawa Allah itu Esa, Adam itu 1. Nabi Adam 1 je. Tidak sama antara bangsa Arab dengan bangsa bukan Arab, sesuai dengan takwa. Sebab Allah nak bezakan antara Esa dengan 1 tu. Esa tu dia tak berbilang-bilang, 1 berbilang-bilang. Maksudnya 1 bila 1 ada 2. Ada nama, ada rupa. Mana nama 1? Esa Tiutu. Kan kalau bahasa Romiah. Mana rupa dia? Ni. Allah Esa, Esa. Macam mana rupa Esa? Tak tahu. Tak bertepi, nak tunjuk rupa guni-guni mana boleh. Itu dah bertepi kan. Baik tuan-tuan, jadi saya habiskan sifat sabiah iaitu wahdaniyat, artinya Esa, lawannya berbilang-bilang. Mustahil Allah berbilang-bilang, memang sebab dia tak bertepi. Wajib Allah tu Esa. Wajib ni dekat akal, tak boleh tidak Allah itu Esa. Maka dalil baru sekalian alam. Cantik. Dalil semualah. Dalil ni berubah-ubah sebab apa? Mereka berbilang-bilang, ni tidak berubah-ubah. Makhluk semua berubah daripada ada pada tak ada, daripada 1 jadi 2, dulu anak seorang jadi anak 3 orang, berubah sebab dia berbilang-bilang kan. Sekarang duit kau ada berapa? Ada RM20. Kerja jadi 100. Itu berubah tu, bilang tengok, ni dulu bilang 20, ni bilang 100. Bilang sebab apa? Makhluk dia berbilang-bilang, dia berubah-ubah. Dalil baru sekian alam, baru tu berubah-ubah, sekian alam berubah. Jumlah duit berubah, jumlah anak berubah. Apa lagi jumlah tanaman berubah, jenis-jenis tanaman. Sekarang ni orang buat kacukkan benih, tak apa-apa benih dia tanam, melahirkan pokok baru yang Tuhan buat buah duku, Tuhan buat buah langsat, digabung orang Thailand, petani Thailand gabung jadi buah duku langsat. Itu siapa buat? Allah. Bukan orang Thailand buat. Cantik muka kita. Mana ada kuasa? Manusia ada mana kuasa? Allah zahirkan buah dukung asbab kajian pertanian orang Thailand. Kan kita kita kaji dulu padi setahun sekali. Sekarang bila buat kajian daripada Jabatan Pertanian 1 tahun 2 musim atau 3 musim. Boleh jadi cepat Ni teknologi. Siapa buat? Allah. Bukan manusia. Asbab. La mawjud bihaq illallah. Tidak ada yang ada melainkan Allah. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya rasa masa dah cukup. Saya nak berhenti kat sifat wahdaniyat. Nanti kita akan sambung sifat makni pada minggu hadapan dengan izin Allah. Jadi saya ulang sekali lagi, sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi dan wahdaniyat. Maksudnya berdiri Allah dengan sendirinya tu kerana Allah tak tepi.
wahdaniyah, esa kerana Allah juga tak bertepi. Sedangkan makhluk, dalil dia berbilang-bilang kerana dia bertepi, dan makhluk tak boleh berdiri dengan sendiri, bergantung harap pada Allah kerana bertepi. Jadi saya rasa mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan. Tuan-tuan ulanglah balik percakapan saya ini sehingga boleh faham. Kalau tak faham, kita berdoa pada Allah, ya Allah berilah aku kefahaman. Selalu saya berdoa, ya Allah berilah kami ilham agar kami menjadi orang cerdas. Ilham untuk faham datang daripada Allah, agar jadi cerdas. Cerdas tentang tauhid, cerdas tentang ilmu tauhid. Jangan kita duk jumut lagi, tak tahu Allah macam mana. Kau dah sembah Allah, dah semayang lama, Allah ni macam mana? Entah, aku pun tak fikir tentang Tuhan. Aku tak tahu dia duduk kat mana, tak tahu. Dia bukan duduk kat mana, dia meliputi tetap satu. Dalam keadaan tempur, tak sentuh, tak cerai, tak sekutu. Tempur kuasa Allah, tempur kuasa Allah, tempur kuasa Allah. Tak tempur kuasa Allah, kita tak boleh jadi ada, tak boleh wujud, tak boleh gerak, tak boleh diam. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah As-Saffat ayat 96. Kalau padahal Allah mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat, kalau tak tempur kuasa Allah, macam mana nak jadi benda nak mampu kita buat itu, buat ini? Tak boleh. Kita fikir tak benda tu? Pakai tak fikir lah. Tu fikir diri kita je. Akulah hebat, akulah pandai, teori akulah betul. Itulah makhluk lalai. Surah Surah Al-A'raf ayat 179. Aku nak sumat semua dalam neraka ni dengan manusia yang ada hati tak mau memahami akan kekuasaan Allah, ada mata tak mau melihat akan keesaan Allah, telinga tak mau mendengar, mereka tempat binatang ternak. Sia-sia aku buat semua tu, tak mau ambil pengajaran, tak kata Allah buat. Lebih dia sesat daripada binatang, Allah kata. Semua tu akan disumat dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Surah Al-A'raf ayat 179, tuan-tuan lihatlah, tengoklah. Perhati elok-elok, muhasabah. Jadi saya mohon ampun dan maaf jika bahasa saya kasar, kuat. Niat saya untuk memahamkan diri, bukan nak mengajar, memahamkan diri saya dan yang mendengar. Semoga Allah Ta'ala memberi kita kefahaman. Kita akhiri dengan tasbih kifarah surah Wal Asr dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami ilham ya Allah, agar kami menjadi orang yang cerdas. Engkau lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah, Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan pendengaran kami, kejahatan penglihatan kami, kejahatan lidah kami, kejahatan hati kami dan kejahatan cita-cita kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kepikunan dan siksa kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.